Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, Ahad 11 Rajab 1443 bersamaan dengan 13 Februari 2022. Kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, masih lagi dalam juzuk yang ke-23. Surah 39, juzuk yang ke-23. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1002, 1002. Kita akan baca ayat yang kita akan baca 1 hingga 4. Kemudian kita undur semula ke muqaddimah dia, muka surat 1001. Insya-Allah pimpinan Ar-Rahman, terjemahan dia, pimpinan Ar-Rahman dan huraian dia kita ambil dari pelbagai sumber mengikut tafsiran para ulama rahimahumullah. Mari kita baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Surah Az-Zumar. Balik semula kepada muka surat 1001, kita tengok dia punya muqaddimah. Surah Az-Zumar. Apa dia makna Az-Zumar? Tengok dalam ni. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah Az-Zumar ini diturunkan di Mekah. Maknanya surah Makkiyah. Cuma mungkin kita tengok berbeza sikit sebab ayat dia panjang.
Biasa kalau Makkiyah ni ayat dia pendek-pendek. Yang ni panjang. Mengandungi 75 ayat. 75 ayat. Dinamakan Az-Zumar. Apa makna Az-Zumar? Pelajar tanda ni. Az-Zumar makna kumpulan manusia yang berpasuk-pasukan. Manusia berpuak-puak. Satu kumpulan ini. Kerana pada ayat 71 dan 73, mana di akhir surah nanti baru sampai kepada nama dia, disebutkan perihal orang-orang yang beriman, satu kumpulan Zumara, satu kumpulan beriman, dan satu lagi kumpulan orang-orang kafir yang dibawa berpasuk-pasuk, berpuak-puak, berkumpulan campak dalam neraka, puak-puak yang kafir. Orang beriman berpuak-puak masuk ke mana? Ke syurga. Untuk menerima balasan masing-masing. Itu dia punya sebab dinamakan Az-Zumar. Baik. Ada tidak surah Az-Zumar ini dari hadis? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya ada. An Aisyah, daripada ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul ma yuridu an yuftir. Nabi ni ada kala dia puasa sunat banyak. Siapa kita kata Nabi ni tak buka kali, nak puasa seumur hidup. Wa yuftir hatta naqul ma yuridu an yasum. Ada kalanya dia tak puasa. Boleh jadi waktu dia sibuk peperangan, Nabi tak puasa. Kita nampak macam Nabi tak nak puasa sunat dah. Itu cerita lain. Yang ayat kita ni, wa kana yaqra, Nabi kita baca kulla lailatin bi bani Israil waz-Zumar. Nabi kita baca setiap malam surah Bani Israil. Surah apa Bani Israil? Surah Al-Isra. Surah Bani Israil makna surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Hadis ini rawahu Ahmad dalam kitab Al-Musnad dan lain-lain. Ulama hadis kata Syekh Syuaib sahih awal qauluhu kana yaqra hasan. Mana hadis itu keseluruhannya hasan. Apa maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca setiap malam? Adakah kita nak jadikan macam surah Al-Mulk menjadi bacaan malam-malam? Tidak. Mana Nabi kita baca dalam solat malam dia tu. Dia baca surah Isra, surah Bani Israil, surah Az-Zumar, banyaklah surah Nabi baca ni. Sampai dia berdiri sampai bengkak kaki, bukannya 1-2 surah. Nah, berapa juzuk dia baca Quran? Itu Nabi SAW. Kita ni kita baca setakat yang kita mampulah. Jadi jelaslah hadis kita ni. Itu dari sudut nama surah dan sekaligus fadailus surah. Sekaligusnya hadis ini juga menunjukkan kelebihan surah ini menjadi bacaan Nabi pada dalam solat malam dia, dalam solat malam. Baik para jemaah sekalian, tengok balik kepada intisari surah. Intisari kandungannya, sebahagian besar di antaranya memperkatakan soal tauhid dengan berbagai-bagai cara. Soal tauhid dengan berbagai-bagai cara. Supaya dapat meresap dan bertahap di hati. Ini penting. Supaya bila kita bincang tentang tauhid, tentang Allah, biar terpasok dalam hati kita tu. Itu yang paling utama dalam kita belajar. Kita nak memahami Al-Quran, memahami tauhid. Kalau setakat belajar je, sebut je boleh, tapi tak masuk dalam hati, kesan tidak ada. Ini yang saya tekankan dalam ucapan kita. Anda mengatakan sekarang ni masalah kita, sebutan kita sebut. Allah bersifat mendengar, bersifat mengetahui, bersifat dengan melihat. Tapi waktu penghayatan kita terlupa. Bila terlupa itulah berani buat maksiat.
disertakan dengan pengajaran-pengajaran dan tamsil. Tamsil ini makna orang panggil bandingan, ibarah yang menyedarkan hati untuk menerima dan mematuhinya. Dalam hal ini antara lain, Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan orang-orang yang beriman yang berhati murni, yang sentiasa menjauhi dirinya dari melakukan syirik, serta mereka taat bulat-bulat kepada Allah, bahawa mereka akan beroleh berita yang menggembirakan sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Orang yang beriman bila mati, nak mati, nampak dah di mana tempat duduk dia. Itu timbulnya hadis man ahabba liqa Allah. Siapa dia sayang, suka nak jumpa Allah, sebab dia sudah dapat berita gembira di mana tempat duduk dia. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mereka yang demikian sifatnya ialah, dengar ni, orang-orang yang baik ni mati mendapat khabar gembira ni, siapa mereka? Mereka yang demikian sifatnya ialah orang-orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Kita dengar, pilih yang baik. Jangan dengar pergi cari yang buruk, yang baik campak ke tepi. La. Mereka itulah yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Orang nak jadi orang manusia sempurna, nak ada akal, mari kita belajar betul-betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab Al-Quran, yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain, tentang benarnya dan indahnya, yang berulang-ulang keterangan-keterangannya dengan berbagai-bagai cara, yang dari kerana mendengarnya itu atau membacanya. Bila orang yang hati dia baik ni, bila dia dengar Quran atau dia baca Quran, kulit badan orang-orang yang tersebut yang takut melanggar perintah Allah Azza wa Jalla menjadi seram. Bila dia dengar ayat Quran tentang azab, orang kata naik bulu roma, seram, gerun, barulah hati itu hidup. Kalau kita baca tak tahu je, macam orang ahli-ahli lagu duk main walahum azabun azim. Pendengar ni kata Allah sedapnya, sedap azabun azim. Sebab dia sedap suara, dia tak tahu apa yang dibaca. Na'udzubillah. Jadi kulit orang-orang yang beriman ni menjadi seram, kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab suci itulah hidayah petunjuk Allah. Allah memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan sebaliknya, sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada siapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Tak ada siapa. Mengenai golongan yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri pula dengan perbuatan-perbuatan maksiat, Allah Ta'ala yang amat melimpah-limpah rahmatnya memerintahkan Nabi SAW menyampaikan kepada mereka. Mana orang yang dah bersalah, yang dah berdosa, Nabi menyampaikan kepada mereka, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, kecuali dosa syirik tidak diampunkan. Lalu diseru supaya mereka segera bertaubat serta berserah bulat-bulat kepada Allah sebelum mereka didatangi azab, kerana sesudah itu mereka tidak akan diberikan pertolongan. Surah ini diakhiri dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat, dan balasannya akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar kafir dengan cara berpasuk-pasukan. Itu dia panggil Az-Zumar. Baik para pelajar sekalian, kita tengok pula kepada susunan dalam tafsir yang saya baca ni lagi. Dia kata surah ini diturun, tadi kita sebut surah ini Makkiyah, makna diturunkan di Mekah. Di antara maqasid, objektif besar surah ini apa dia? Biasalah surah Makkiyah ni
isbat tafarrudillahi ta'ala bil ilahiyah, nak mengisbatkan keesaan Allah Azza wa Jalla, tak ada syirik, dan membatalkan segala bentuk syirik. Maka dalam senarai kita ni ada 10 perkara, dia panggil maudu'at surah. Poin utama dalam surah ini secara bernombor. Tadi kita baca gitu je. Tulis, yang pertama, di antara tajuk utama dalam surah ini, yang pertama at-tanwih bi sya'nil Quran. Allah nak sebut tentang kedudukan Al-Quran itu, besarnya kedudukan Al-Quran. Wassana'u 'ala Allah, dan pujian kepada Allah yang menurunkan Al-Quran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan benar, bil haqi, tidak ada syak, tidak ada ragu. Yang kedua, al-amru bi ikhlasil ibadati lillah. Allah perintahkan supaya kita ikhlaskan ibadat semata-mata kerana Allah, dan menolak sebarang keraguan ahli-ahli kafir, ahli syirik yang mengatakan hujah dia macam-macam, maka dibatalkan dalam ayat ini. Dan Allah Ta'ala sebut juga beberapa dalil keesaan Allah, seperti penciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala susun perjalanan matahari dan bulan yang begitu teratur, menjadikan manusia dan bahan-bahan kegunaan manusia di atas muka bumi, dan banyak lagi. Yang ketiga, perbandingan di antara keadaan orang kafir dan orang mukmin, dan juga akhir kesudahan yang baik bagi orang-orang yang sabar. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar melalui ujian. Yang keempat, menyebut beberapa taujihat, bimbingan, tunjuk ajar kepada orang yang beriman, dan menyatakan kesudahan yang baik bagi orang yang beriman, serta janji seksa dan azab bagi orang kafir, dan azab disediakan bagi mereka, na'udzubillah. Yang kelima, menyatakan sebahagian daripada dalil keesaan Allah, wahdaniyah wa qudrah, dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah Ta'ala puji Al-Quran, serta menyatakan keadaan orang yang beriman bersama Quran. Bagaimana sikap orang beriman apabila bersama dengan Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang yang mencintai, mempelajari, beramal dengan Quran. Yang ketujuh, al-hadithu an ba'di mazahiri qudratillah. Allah Ta'ala sebut juga sebahagian daripada tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala ketika menyatakan hujah, balas kepada dakwaan puak-puak kafir yang sesat, dan juga menyatakan su'al aqibah, akhir pekerjaan yang buruk, kesudahan yang buruk bagi puak-puak kafir. Yang ke-8, Allah Ta'ala sebut keadaan manusia ketika susah, ketika senang, dan ketika susah. Ada kalanya orang waktu senang lupa Tuhan, bila susah cari Tuhan. Itu yang pergi masjid tukar cari pak imam tu. Nah, waktu dia sihat tak pergi masjid, bila sakit mari terhegih-hegih dekat tangga masjid nak cari pak imam, minta tolong solat hajat. Yang dia bercakap tu pak imam dah. Allahu Akbar. Jangan belajar. Kita kena belajar dengan orang-orang ni, kan? Ibrah. Jangan kata ingat pada Tuhan waktu senang, waktu susah je, waktu senang lupa. La. Yang kesembilan, zikru ma yadullu ala sa'ati rahmatillah. Beberapa ayat yang menyebut tentang luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, dan seruan supaya sentiasa bertaubat kembali kepada Allah sebelum datangnya azab, dan sebelum menyesal pada hari yang tidak bermanfaat dengan penyesalan. Nyesal buat apa lagi? Tak ada dah. Yang ke-10, yang terakhir, ard ba'd masyahid yaumil qiyamah. Allah Ta'ala bentangkan kepada kita sebahagian daripada keadaan yang berlaku pada hari kiamat.
keadaan bagi orang mukmin dan keadaan orang kafir pada hari kiamat, apa yang terjadi kepada mereka. Apa yang disediakan bagi orang mukmin dan apa yang disediakan bagi orang kafir. Diakhiri dengan tasbih para malaikat yang sentiasa mengelilingi arasy, sentiasa memuji Allah, dan diakhiri surah ini dengan bihamdillahi rabbil alamin, dengan pujian kepada Allah, Tuhan pemilik alam. Itulah 10 tajuk besar bagi surah Az-Zumar yang mengandungi 75 ayat ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Apa yang kita boleh belajar, apa yang kita nak mengaji di dalam ayat-ayat yang besar ini. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, diturunkan di Makkah, 75 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, apabila di permulaan surah ditulis Bismillahirrahmanirrahim, walaupun tak ada nombor tu, cuba tengok di Quran. Bismillah ada nombor tak? Nombor 1? Tidak. Tapi ditulis sebagai permulaan surah, kecuali satu surah saja yang tidak ditulis. Baik. Ayat yang pertama, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya kitab Al-Quran ini dari Allah. Allah yang menurunkan kitab ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Allah? Al-Aziz, yang maha berkuasa, gagah perkasa. Al-Hakim, lagi amat bijaksana. Allah, sifat dia amat berkuasa, lagi amat bijaksana. Itu Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah Ta'ala turun Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi kebenaran, cerita-cerita yang benar, hukum-hukum yang adil, dan juga pegangan-pegangan yang benar tentang Allah, tentang tauhid, dan juga perbuatan-perbuatan syirik yang menyeleweng, yang menyimpang daripada jalan Allah. Quran menceritakan kepada kita. Maka dengan itu, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Oleh itu, hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata dengan mengikhlaskan kepadanya segala ibadat dan bawaan kamu. Jadi kita kena ada Allah, kita kena sembah Allah, jangan sembah benda lain. Jadi Al-Quran ini mengandungi maklumat yang benar. Maka di antara maklumat yang benar itu apa? Iaitulah perjalanan agama yang benar ini. Jadi maka bila Allah Ta'ala turun Al-Quran, kita yang nak tahu apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kan? Maka kita kena belajar Al-Quran. Al-Quranlah sumber hidayah. Jangan jauhkan masyarakat, jangan kita jauhkan diri daripada Al-Quran, dan jangan pula ada pendakwah cuba nak menjauhkan manusia daripada memahami Al-Quran. Sekarang ni kempen banyak. Kempen mengaji Quran, tajwid. Macam-macam jenis tajwid, interaktif lah. Tajwid separuh malam pun ada. Tajwid pukul 4 pagi pun ada. Dalam TikTok, dalam grup-grup yang dibuat. Tapi berbayarlah. Ada juga kumpulan yang nak membahagikan Quran. Masuk dalam Facebook, Quran saya ni. Kita nak bagi situ, bagi sini. Kita kadang-kadang bimbang juga, kuat sangat duk bagi Quran, pembagi Quran tu baca Quran ke tidak. Sebab sibuk. Jadi kita masuk dalam satu kumpulan, kita masuk semua kumpulan. Kita kempen orang beli Quran, kita kempen orang mengaji Quran, dan kita tambah lagi satu nilai yang tinggi. Kita kempen tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat masyarakat supaya memahami Al-Quran. Ini yang besar. Tujuan utama Quran diturunkan bukan sekadar baca saja. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, Allah Ta'ala turun Al-Quran itu untuk diamalkan, tapi manusia berhenti setakat baca Quran itu kira amal.
Baca Quran itu baca. Salah satu daripada amal, tapi amal tu amali yang penting dalam Al-Quran ini. Jadi kita kena duduk situ. Baik, kerana itu kata di para pendakwah, ahli motivasi kata, jangan tunggu ada masa baru nak baca Quran. Tulis kata-kata ni. Jangan tunggu bila ada masa. Ada masa saya baca Quran? La. Kita kena peruntukkan masa untuk baca Quran. Baru betul. Saya lepas subuh baca Quran. Petang baca Quran. Sebelum tidur baca Quran. Adalah masa. Ni tak apalah. Nanti ada masa saya baca Quran. Jawabnya tak ada masa lah awak. Sibuk. Dengan godaan-godaan zaman kita dulu banyak. Dulu orang sibuk sekadar tengok TV je. Nah, sekarang ni alat-alat dalam poket kita ni, gadget-gadget yang ada ni mengganggu, menghalang kita daripada untuk memberi masa kepada Quran. Jadi tuan-tuan, mari kita bagi masa kepada Quran biar cukup. Jangan hanya tunggu bila ada masa nak baca Quran. Tidak. Baik. Mana kita kena ikhlaskan segala ibadat kita dan pegangan kita kepada Allah. Ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Kita kena letak situ. Hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah iaitulah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari segala bentuk syirik dan maksiat. Kena tak. Lillahi dinul khalis. Maknanya kita kena melakukan ketaatan yang murni daripada segala bentuk syirik, riya, takabur. Hanya kita beribadat kepada semata-mata kerana Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak kabul amal kecuali yang ikhlas dan mutaba'ah yang mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita suruh pergi kanan, kita pergi kanan. Nabi kata pergi pusing ikut ni, kita pusing ikut ni. Itu dia panggil arahan. Nak tafsir huraian, dia beranalogi apa maksud, kita bagilah huraian yang benar. Bahawa nak memahami Al-Quran ini perlu pada huraian para ulama, tidak menjadi masalah. Tapi jangan nampak bertembung di antara makhluk biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam sebuah hadis, tengok hadis ni tuan-tuan, hadis Abi Umamah Al-Bahili. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki mari jumpa Nabi. Faqala, dia bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa zikra. Apa hukum seorang laki-laki pergi berperang nak dapat pahala, tapi dia juga nak zikra, nak orang sebut keberanian dia. Ini kita bimbang. Malahu, apa dia dapat kalau itu? Mana kalau dia pergi kerana nak pahala, kita fahamlah. Tapi nak juga zikra, nak juga orang ingat tu dia, orang sebut nama dia, orang kata dia berani. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la syai'alah. Nabi kata kalau itu niat dia, la syai'alahu, dia tak dapat apa-apa. Sebab dalam hati dia masih lagi ada nak dunia. Fa'adaha thalatha marat. Sahabat ni ulang sekali lagi. Nabi kata la syai'a alaih, dia tak dapat apa. Dia ulang kali yang ketiga, Nabi kata la syai'a alaih. Summa qal, kemudian Nabi kita bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisa wa btughiya bihi wajhuhu. Nabi kata kepada sahabat ni, saudara, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak kabul mana-mana amalan kecuali yang betul-betul ikhlas kepada Allah dan melakukannya semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu An-Nasa'i wa isnadin hasan atau isnaduhu jayyid. Alhamdulillah, inilah motivasi hidup kita. Perbetulkan niat, sentiasa muhasabah,
sekiranya ada dalam amalan kita ni ada benda yang tak kena dengan ikhlas, perbetulkanlah. Kita manusia, nyamari juga perasaan-perasaan yang macam ni, tapi cepat. Orang panggil betul steering. Nampak menyimpang, pusing balik. Nampak lari daripada rel, balik semula. Nampak ada dalam amalan kita tak ikhlas, perbetulkan balik. InsyaAllah kita selamat. Baiklah, kita pergi pada hujah puak kafir pula. Dia kata apa? وَالَّذِينَ اتَّخَذُونَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah menjadi pemimpin dan penolong, sambil berkata, dia kata apa? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Dengan hujah puak kafir. Dia kata kita sembah berhala ni, dia bukan Tuhan, tapi dia mendekatkan kita kepada Allah. Mana dia tahu ada Allah, tapi dia nak dekatkan diri dengan berhala. Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Yang ni murni tauhid. Yang ni syirik. Yang ni duk main jalan tengah. Dia kata kita bukannya tak percaya ke Tuhan yang berkuasa Allah, tapi ni orang tengah ni mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hujah puak kafir. Kita orang Islam pun berhati-hatilah tuan-tuan. Jangan duk cari orang tengah nak mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita terus kepada Allah. Orang tengah kita siapa? Iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul, utusan Allah untuk menyampaikan kita ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian disambung oleh para ulama, disambung oleh sahabat tabi'in, ulama-ulama yang muktabar, kan, yang membawa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang tengah yang memberi kepada kita kepahaman tentang agama. Tapi ada pun orang tengah di antara kita dengan Allah, nak meminta terus kepada Allah. Tak perlu cari orang panggil orang tengah di tengah jalan. Kita bukan nak pergi pejabat nak pergi minta kerja, kena ada sokongan. Kita akan dapat sokongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok. Apabila kita taat, kita melakukan kebaikan, kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tengok ayat. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tidak Allah Ta'ala tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, mengatakan yang bukan-bukan, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita. Yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala akan pisahkan perbalahan di antara orang Islam dengan kafir di dunia lagi, sudah jelas. Ini jalan benar, ini jalan salah. Kita ambil yang benar, ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak memberi petunjuk kepada orang yang sentiasa mendustakan lagi kufur. Ai la yuwaffiq ilal haq. Allah Ta'ala tak beri taufik jalan yang benar bagi mereka yang sentiasa berdusta ke atas Allah Ta'ala dengan melakukan syirik. Mengatakan Allah macam-macam. Allah ada anak lah, malaikat anak Tuhan lah, macam-macam perangai. Hari ni pula ada lagi kita juga duk panggil makhluk-makhluk lain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini juga perbuatan-perbuatan yang menyalahi peraturan syarak. Tapi dia kata dia bukan sembah di benda tu. Itu hanya perantara. Ini kena betul balik lah. Perantara mana yang dibenarkan itu. Kalau tidak, kita dalam keadaan bahaya. Baik, kita pergi pada ayat terakhir. Anak ikut susunan ahli tafsir ni, kalau nak kira panjang dah mukaddimah, patutnya satu ayat dua ayat ya kan. Tapi biarlah kita jalan.
ikut tartib yang dibuat oleh panel kita ni. Ayat yang keempat. Lau arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Kalaulah kiranya Allah hendak mempunyai anak, kalau tentulah dia memilih mana-mana yang dikehendakinya dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Tak payahlah kamu yang bagi anak pada Tuhan. Mu tak mau anak perempuan, dia bagi anak perempuan ke Tuhan. Nampak sangat tak betul berjalan awak ni. Orang Kelantan kata, nampak sangat tak empuk kamu ni. Subhanah, Maha suci Allah dari menghendaki yang demikian itu. Tuhan tak perlu pada anak, tak perlu pada bini, tak perlu pada siapa yang bertolong dia. Huwallah al-wahidul qahhar. Dialah Allah yang Maha Esa, lagi amat mengatasi kekuasaannya segala kekuasaan yang ada di atas muka dunia ini. Tengok ayat nota di bawah, yakni Tuhan yang tiap-tiap makhluk tergenggam dalam kekuasaannya dan tunduk kepada aturannya. Itu panggil qahhar. Qahhar itu makna gagah perkasa. Kuasa dia mengatasi segala kuasa makhluk dan segala perkara yang ada di atas dunia ini. Itu Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya minta seduk cakap banyak lah. Kalau Tuhan nak ambil anak, dia tak suruh kamu yang tolong cari anak. Yang kita suruh tolong cari anak ni orangnya sahabat-sahabat kita yang tak dapat anak, tak ada rezeki anak kan. Dia suruh orang tolong cari, hospital tolong cari, kebajikan masyarakat tolong cari, kawan-kawan tolong cari nak bagi anak angkat dia. Dia buat Tuhan ni macam Allahu Akbar. Macam ni. Itulah satu penyelewengan, kesesatan yang sangat nyata. Baik para pelajar sekalian, kita ringkaskan perbincangan. Kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan juga fawaid al-ilmiyah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah yang menurunkan kitab. Allah yang menurunkan kitab dengan benar bil haqqi. Apa ni? Kitab Al-Quran ini dari Allah, Al-Aziz yang gagah perkasa, Al-Hakim yang bijaksana. Allah SWT cerita kepada kita, Dia turun Quran. Tuan-tuan tanda sikit. Allah Ta'ala yang turun pada Al-Quran, Iza zakara tanzilahul kitab, maka disebut, bila dia turun sebut sebelum kitab, dia sebut sifat dia. Sifat dia, nama dia yang mengandungi sifat Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat kita ni. At-tanzil kitab minallahi al-aziz al-hakim. Kenapa Allah Ta'ala sebut dia tu hakim? Sebagian dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala beri hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Ayat ini membimbing kita supaya bertadabbur kepada makna kitab ini. Membaca Quran, Quran ini mari daripada Allah. Allah mana yang bersifat dengan hakim, yang bijaksana. Maknanya dalam Quran ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tak boleh buat pakai, tidak ada yang tak ada faedah, semuanya bersifat dengan hikmah. Sebab yang menurunkannya hakim. Itu rahsia. Jadi Allah SWT dia sebut setiap ayat yang permulaan ayat yang disebut tentang turun Al-Quran, maka disebut nama Allah. Dalam ayat ini Allah Al-Aziz Al-Hakim yang bijaksana. Jadi kalau kita yakin Al-Quran ini mari daripada Allah Ta'ala yang bijaksana, kenapa pula kita masih lagi beranggapan ada orang bijak di sana? Masih lagi ada orang bijak di sana? Jangan. Dalam bab undang-undang hudud jenayah, kita boleh terima Islam, boleh terima Quran dalam bab solat, bab puasa, bab zakat. Dalam bab zakat tu, Masya Allah, bersungguh benar sebahagian daripada kerajaan, walaupun kerajaan sekular,
Tapi bab zakat, mantap. Sampai bab hudud, kita dah ada undang-undang perlembagaan persekutuan sudah ada. Habis tak nak ubah kita orang Islam. Maknanya seolah-olah undang-undang Tuhan ni tidak hakim. Itu sebab Allah Ta'ala perkenankan dia hakim, bijaksana. Ambil lah undang-undang aku. Bila kita mari dalam bab undang-undang harta pusaka, kita lebih suka bagi sendirilah, bagi tu cara ni, sedangkan Allah Ta'ala dah bagi kepada kita faraid yang Allah sendiri yang membahagikannya. Yang membahagikan faraid ini siapa? Al-Hakim. Allah yang turunkan Quran dengan bijaksana. Jadi kena berhati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan, jangan duduk bercakap benda-benda yang kita tidak tahu, kan? Jadi Allah Ta'ala dia perkenalkan nama dia, tujuannya apa? Supaya kita yakin, kita percaya bahawa Quran ini mari daripada Allah yang Al-Hakim. Ambillah semua Al-Quran itu. Baik. Yang kedua, tulis yang kedua, faedah yang kedua. Ayat yang kedua, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan benar kepada Nabi SAW, makanlah kamu menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya segala ibadat dan bawaan. Ikhlaskan ibadat. Maka ibadat di sini, ibadat yang kita lakukan itu agama. Kita nak memahami tentang agama, kena lalu ikut siapa? Lalu ikut siapa? Lalu ikut Nabi SAW. Jadi kalau kita kata perkara ini agama, maka dia berkait dengan dosa dan pahala. Ini agama ni, berkait dengan dosa pahala. Maka dengan itu menjadi kewajipan kepada seorang manusia, apabila dia buat ibadat, betul-betul ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, supaya amalan dia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu sering ana sebut kata-kata para ulama, di antaranya pada kata-kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Allah Ta'ala tidak kabulkan amalan kita ni kecuali dua. Yang pertama, ikhlas ketika melakukannya, ikhlas dalam hati. Tapi pelaksanaannya mesti mutaba'ah, yakni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita buat, kita buat. Nabi tak suruh buat, tak payah buat. Dalam bab agama. Dalam bab keduniaan, kita bebas nak lakukan apa saja selama tidak dilarang berlanggar dengan arahan syarak, maka ketika itu boleh kita buat. Masya-Allah. Jadi ayat ini juga Allah kata apa? Inna anzalna. Timbul lagi soalan, anzalna, lafaz tanzil, tanzilul kitab. Tanzil makna menurunkan secara berperingkat-peringkat. Kalau kata anzalna, makna kami turun sekaligus. Ada ayat lain dalam surah Az-Zumar. Jadi di ayat yang pertama tadi, tanzilul kitab. Tengok, dua ayat ni makna berbeza. Tanzil maknanya turunnya Quran itu cara berperingkat. Dalam ayat yang kedua, inna anzalna, kami turunkan. Macam mana lafaz ini, macam mana kita nak faham? Mana kata di para ulama, tariqal jam'i, cara kita nak jamak di antara dua ayat ini, bahawa Quran ini turun sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian daripada langit dunia itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW mufarraqan, secara berperingkat-peringkat selama 22 tahun lebih. Maknanya ayat ni tidak bercanggah. Tanzil, turun berperingkat-peringkat. Anzalna, makna kami turunkan sekaligus. Tapi Quran ni bukan macam Taurat. Taurat diturun sebuah kitab gitu. Al-Quran tidak. Daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Daripada langit dunia, langit yang paling bawah, langit dunia tu, diturunkan oleh malaikat Jibril mengikut waqa'i' wa ahdas, mengikut peristiwa yang berlaku. Orang mari tanya, berlaku peristiwa, turun Al-Quran memberi jawapan. Alhamdulillah, dua perkara yang tidak bercanggah.
Yang ketiga, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ayat yang ketiga tu. Ujung. Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada orang yang kadzib, yang banyak berdusta, mengatakan yang bukan-bukan terhadap Allah, membuat tuduhan yang jahat-jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik, maka ini juga tidak boleh. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini kata ulama tadabbur, at-tahzir minal kadhibi wa khisalil kufri. Allah Ta'ala larang kita daripada sifat mendustakan dan juga kufur. Sebab bila mendustakan Al-Quran, orang ni tak akan terima. Sebab dia tak percaya. Orang tak percaya, macam dia nak terima? Dia tak percaya. Jadi bila, kerana itu Nabi sebut dalam hadis, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jangan sekali-kali melakukan jangan berbohong, wal kadhib, jangan, aku bagi amaran kepada kamu, iyyakum wal kadhib. Sebab bila orang ni dusta, mula-mula dusta kan, kemudian dia akan pergi kepada kejahatan. Saya bukannya bohong pun, cuma gitu-gitu ya dulu. Peringkat awalnya gitu-gitulah. Kalau lama-lama dia jadi sebati dengan jiwa dia, bahawa pembohongan itu satu benda yang sebati. Jadi ini satu benda yang cukup menakutkan kita. Jangan sekali-kali buat pembohongan, kerana pembohongan itu akan pergi kepada mana? Kepada kejahatan, wal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Itulah al fujur yahdi ilan nar. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kesimpulan dianya begitu. Hadis Abdullah bin Mas'ud, rawahu Muslim. Allahul musta'an. Kemudian dalam ayat yang sama juga Allah kata apa? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Siapa dia mendusta, dia tak dapat hidayah. Tapi sebaliknya, an-sidqa sababun lil hidayah. Siapa dia nak dapat hidayah, dia benar dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang tadi, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang benar itu dia bawa pada kebaikan. Kebaikan itu bawa pada syurga. Wa innar rajul, seorang laki-laki atau perempuan, la yasduqu, sentiasa bercakap benar, sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala siddiqan, orang yang benar. Allah Ta'ala tulis dia ni sebagai seorang yang benar. Kita kata alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita hadis ini dalam Muslim. Kita pergi kepada faedah yang seterusnya. Faedah yang keempat. Empat dah kita kan. Faedah yang keempat, walladzina ittakhazu min dunihi awliya. Walladzina ittakhazu min dunihi awliya, siapa yang mengambil lain daripada Allah Azza wa Jalla sebagai wali. Tengok ayat 3 di atas tu. Dia tak ikut tertib, sebab dia ni fawaid ni dia ambil satu-satu. Ingatlah, walladzina ittakhazu min duni awliya, dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah Ta'ala untuk menjadi pemimpin dan penolong. Dia kata apa? Manusia ni secara semula jadi akan tunduk kepada apa yang dia rasa perkara itu besar. Maka kita orang yang beriman, kita yakin Allah yang maha berkuasa, kita tunduk kepada Allah. Tapi buat-buat kafir, dia rasa ada lagi benda lain yang besar. Dewa-dewa, kepercayaan karut dia, itu yang jadi syirik tu.
Amin. Jadi kita ni sebagai orang yang beriman jangan sekali-kali pergi rasa ada makhluk lain yang berkuasa di atas dunia ni. Jangan. Kata kuasa sikit-sikit, kuasa itu lain. Kuasa di atas alam ini jangan. Jadi puak kafir dia buat hujah, dia kata apa? Ma na'buduhum, ayat yang sama. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dia kata kami buat perantara je di antara dia dengan Tuhan. Dengan ni kata ulama tafsir, annal musyrikina fi ahdi rasul. Puak-puak kafir zaman Nabi ada yang mengaku ada kuasa, ada Allah. Dia tahu. Dan Allah Ta'ala tu Maha Agung. Tetapi berhala-berhala ni sebagai orang tengah je. Perantara di antara dia nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini juga berbahaya. Jadi kita hari ni para jemaah sekalian, kalau kita nak doa terus kepada Allah, kan? Benda-benda yang khilaf-khilaf di kalangan ulama tu sejauhkan dirilah, elakkan diri kita. Sebab bila benda khilaf, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata tak boleh dengan hujah dia. Yang kata boleh pula ada hujah, kadang-kadang hujah kona sana sini. Jadi kita mengatakan untuk selamat ikutlah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tidak ajar mencari jalan, mencari apa ni? Perantara-perantara dalam berdoa, dalam minta pertolongan Allah. Terus kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita ambil ayat yang terakhir. Wa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Belum lagi ayat terakhir, ayat yang ketiga. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Azza wa Jalla sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka, yakni orang-orang yang tidak melakukan syirik dengan orang yang melakukan syirik, akan ada hukuman di sana. Kenapa? Tulis ini. Wa dzalika li anna ar-rajul mubtil. Orang yang syirik dia akan pegang dengan pandangan dia yang syirik itu. Maka cara kita nak betul balik channel dia orang ni, kita kena buka balik kepahaman dan kesedaran bahawa perbuatan dia itu salah. Perbuatan dia itu salah. Bila hilang benda tu terbuka minda, barulah dia akan fikir. Ni manusia yang tak mikir hari ni, sebab dia rasa dia betul dah. Kalau kita nak bagi nasihat dia, dia pula pukul kita. Dia kata, dia tu tak betul tu. Cakap apa macam ni. Jadi dia terbalik lah. Kalau kita pergi melawat di hospital jiwa, tak. Kadang-kadang dia tengok kita mari, dia kata orang gila mari. Padahal kita nak pergi melawat dia dalam buat hospital jiwa, kita pula kena dijiwakan dia. Nak kata apa? Na'udzubillah. Maka para jemaah sekalian, innallaha la yahdi, Allah Ta'ala tidak tunjuk, tidak memberi petunjuk kepada orang yang kufur. Maka kufur, syirik menyebabkan manusia telah lari daripada landasan yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, setelah kita memahami beberapa faedah ini, maka kita letaklah bahawa apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita itu adalah perkara yang jelas, yang benar. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak, maka kita ikutlah berdasarkan kepada huraian para ulama yang muktabar dalam menafsirkan ayat dan menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau duk main kona sana sini, boleh ya manusia ni nak pusing sana pusing sini. Tapi kita kata kadang-kadang kita nampak dia punya U-turn tu terlalu kuat, pusing pun terlalu kuat sangat, lari daripada nas-nas Al-Quran yang jelas. Kan? Ada orang kata kita ni kalau berpegang dengan zahir ayat, kita jadi sesat. Habis yang kita duk pusing ayat sampai tak zahir itu macam mana pula? Itu pun sesat juga. Jadi kita ambil zahir dan ditafsirkan oleh para ulama yang muktabar. Yang zahir tetap zahir. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, bermula ayat yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.